dalam Al-Quran tu ada 114 surah, tetapi Allah Ta'ala khususkan iaitu yang dinamakan surah Al-Isra, iaitu di mana ayat yang pertamanya yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Siapa hamba-Nya? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari dari Masjidil Haram yakni di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Sebab itu maksud Aqsa ni adalah jauh. Jauh daripada apa? Jauh daripada Masjidil Haram. Kalau para ulama mengatakan perjalanan daripada Mekah nak pergi ke Masjidil Aqsa ini yakni Palestin mengambil masa lebih kurang dalam 40 hari, yakni dalam sebulan lebih. Tempoh nak pergi kalau pada waktu itu kalau naik minta lebih kurang dalam sebulan lebih, masuk kata jauh. Tetapi apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala menggerakkan Nabi, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tak sampai satu malam. Sebab itu kalau kita tengok ibrah apa yang berlaku, peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah Ta'ala boleh naikkan Nabi daripada Masjidil Haram terus naik ke langit. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mentransikan transit yang sudah persinggahan Nabi singgah di mana? Di Masjidil Aqsa. Ada sebab allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, yang kami berkati sekelilingnya. Sebab itu bumi Palestin adalah bumi yang berkati selepas pada Mekah dan juga Madinah. Kalau orang yang pergi ke Mekah, dia buat umrah, daripada umrah dan nanti lagi 3-4 bulan masuk musim haji pula. Ada orang bila pergi ke sana, bila ingat nak bagi tujuh Hajar Aswad, tak apalah nak pergi dah pukul 2 pagi. Nak pergi pukul 2 pagi, dia penuh dengan orang kumpul. Tak boleh juga pukul 2 pagi pun masuk kata keberkatan sekeliling, penuh dengan orang macam kita. Alhamdulillah, lagi kalau tengok sembahyang maghrib pun tengok tadi dalam 6-7 sah. Dan subuh sekarang ni pun anggaran boleh dikatakan macam solat Jumaat. Banyak masing-masing dah buat sebab anjuran daripada Jabatan Agama Islam, solat subuh seperti solat Jumaat. Tetapi dia punya idea dia berlaku tu cenderung saja bersama influencer. Sebab walaupun dia buat dan tarik orang mai sembahyang, walaupun dia banyak follower, nak mai panggil orang mai sembahyang subuh ni bukan satu kaum turun macam-macam orang kata di sembahyang subuh kerana artis ke kerana apa. Cuma kita tanya diri kita nak mengajak seorang pun, nak ajak main masjid seorang pun susah. Tak payah kata orang luar, keluarga kita, anak-anak kita nak pergi nak tarik main pun ke masjid pun kami balanya. Itu pun kira satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada dia untuk dia menarik beribu-ribu datang solat subuh. Sebab itu saya lihat ini kajian, saya melihat bahawa fenomena ini berlaku pada sekarang. Mungkin ini yang dikatakan sebagai kebangkitan umat Islam di timur.
Jadi kalau kita lihat juga ulama-ulama terdahulu, ulama Nusantara, ulama kita dulu hebat tak hebat? Kalau saya ada orang ketua ni, dia kalau sembahyang jenazah ni dia ada lagi kadang-kadang ringgit, 3-4 ringgit. Kadang-kadang dia import daripada kampung-kampung kampung lain untuk mai solat jenazah. Sebab itu antara paling afdal solat jenazah. Macam dikatakan itu adalah pengakhiran seseorang. Bila mana akhirnya seseorang tu kita kalau kita sendiri besok pun dia akan aman. Main untuk solatkan kita begitulah. Sebab tu yang main ada kampung-kampung lain tu kadang main nak kita satu van bagi minyak untuk ni. Ulama kita ni fikir kan datang untuk memusnahkan. Sebab tu kita dikukuhkan ada khairat kematian dan sebagainya. Ada memang semua. Dan juga bila ada tahlil malam Jumaat ada makan-makan. Lo ni tolong. Setiap masjid bila nak buat program ni dia buat apa? Makan-makan. Kambing goreng, nasi biryani. Tu lepas subuh bukannya buat ceramah forum perdana. Maksud kata untuk tarikan, menunjukkan kata ulama kita ni dah fikir lama dah. Sebab tu keberkatan tu ada. Jadi hari ini hadirat muslim dan hadirat Allah sekalian, Allah Ta'ala allazi barakna hawlah, di mana Allah Ta'ala berkati sekelilingnya. Innahu huwas sami'ul basir. Dan untuk melihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami, yakni pasal Allah SWT menjadikan Nabi daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Itu Isra. Tapi kalau tengok Isra ni, perkataan Isra jadi dikurang macam Israel. Isra ni apa dia maksudnya? Hamba. Gelaran kepada Nabi Allah Yaqub, Israel. Sebab Nabi Yaqub ni dia suka berjalan malam. Sebab dia dikatakan sebagai Israel, hamba, pejuang Allah. Dia tak masuk lagi bab-bab sebab tak masuk lagi bab-bab siapa itu bagi Israel, siapa itu yang putih. Ada sebenarnya kisah-kisah. Sebab itu kisah berkenaan dengan Isra wal Mi'raj. Mi'raj ini iaitu perjalanan daripada Baitul Maqdis terus ke Sidratul Muntaha, ke langit. Kalau kita fikir dengan akal logik, takkan kita percaya benda. Sekarang ni semua minta apa-apa sikit semua nak daging, nak yang logik akal. Tapi ini adalah keimanan kita. Sebab itu Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Isra. Untuk apa? Untuk itu pun yang berlaku pada zaman ketika mana Nabi lepas pada peristiwa Isra Mi'raj Nabi turun, orang Islam pada waktu itu pun yang mana yang beriman bila dengar kata Nabi pergi ke Baitul Maqdis pada malam tu, banyak orang yang tak percaya. Yang bercakap sebabnya Abu Bakar As-Siddiq. Sebab pada waktu tu yalah, bukan dia tak tahu mukjizat Nabi. Itu salah satu mukjizat peristiwa Isra Mi'raj ni. Cuma saya tengokkan lah, kalau nak cerita daripada basuh dia punya hati semua, bagi berjumpa dengan panjang. Ini saya cuma bawa cerita pendek. Daripada Nabi dijalankan naik buruk. Buruk ni dia besar sikit daripada dia punya macam mengkakai lah, besar sikit ya. Dan berwarna putih. Maksud kata buruk bila Nabi naik, dia akan melompat sejauh mata memandang. Tu bagi buruk oil. Dia mencamuk begitu. Dia punya jauh memandang buruk ini.
Jadi bila sampai dekat Baitul Maqdis, Nabi tamat. Nabi tamat buruk ni dekat pintu Morocco dan hadis tersebut. Baik hadis Muslim, Bukhari pun ada, betul ada. Dia Nabi tamat, sebab tempat yang Nabi tamat ni dekat orang bilang minggu. Itu Morocco, kebanyakan para Nabi dahulu kalau dia pergi ke Baitul Maqdis tu dia akan tamat tempat yang sama. Jadi Nabi pergi, Nabi solat 2 rakaat. Nabi solat 2 rakaat dan menjadi imam kepada para anbiya dahulu dan juga para malaikat. Habis solat 2 rakaat. Solat tak tahu solat apa pada waktu tu. Solat satu tak difahamkan macam kita sekarang. Ini baru kita peristiwa langit ke langit, sila tu baru nak ambil perintah solat. Bila mana Nabi SAW selesai solat, Jibril membawa 2 bencana yang ia berisi dengan khamar dan juga susu. Tetapi Nabi SAW memilih susu kerana susu adalah fitrah manusia ni. Dia lahirnya kan dengan susu. Jadi bermulalah perjalanan Nabi SAW naik bijak kat buruk ni dia tidak lihat sikit. Tetapi jika kata yang nak naik hang ni adalah ihsan yang istimewa, orang cukup mulia, takkan hang nak lihat. Jadi buruk ni dia dengar macam ni dia. Itu masa Nabi